عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ atau بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأقر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Baik, Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, Muhammad bin Sirin ni ialah tabi'i. Beliau antara anak murid, beliau belajar dengan banyak sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, kami bersama dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memakai dua lapis pakaian yang diperbuat daripada kain linen ataupun kain rami yang dicelup dengan tanah liat merah. Maknanya kain tu ada merah lah, kain tu ialah berwarna merah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuang hingusnya pada satu daripada dua lapis pakaian itu. Kain linen ni kain mahal, maknanya sapu tangan tu sapu tangan mahal. Beliau bersihkan hidung beliau menggunakan kain sapu tangan yang agak mahal. Pada zaman tu kira dah kira mahal lah zaman tu. Sesudah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata wah, iaitu ni semacam kata-kata pujian atau pengingkaran. Sekarang Abu Hurairah membuang hingus pada kain linen, padahal dahulu aku melihat diriku tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bilik antara mimbar Nabi dan antara bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aku tersungkur disebabkan kelaparan. Ketika itu seseorang datang menginjakkan leherku kerana menyangka aku gila, walhal aku hanya kelaparan, bukannya gila. Baik. Ni hadis ni kalau ikut riwayat ni cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila beliau bersihkan hidung guna kain sapu tangan mahal, beliau teringatkan zaman Nabi. Dan beliau kata, zaman Nabi dulu aku punyalah susah, sampaikan tak ada makanan sampai pengsan dekat berhampiran rumah Nabi. Dia rumah Nabi ni macam ni, contoh kan Masjid Nabawi kan. Jadi rumah Nabi kan sini, iaitu bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian ni mimbar kat situ. Sini ialah bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Abu Hurairah duduk kat sini dalam masjid. Kadang-kadang lapar sangat sampai pengsan. Beliau lapar sangat sampai pengsan. Jadi bila zaman dah lama berlalu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun hidup agak lama. Lepas Nabi wafat pun beliau hidup 40 tahun lagi, lebih kurang 47 tahun lepas Nabi wafat baru beliau meninggal dunia. Jadi beliau lepas tu hidup lama. Lepas dah lama Nabi wafat semua, beliau hidup agak senang. Dah hidup senang sampai pernah sekali beliau bersihkan hidung gunakan kain mahal. Jadi beliau macam mengeluh. Macam kata, wah Abu Hurairah, bukan main kau. Macam tu lah lebih kurang. Dia cakap dengan diri sendiri. Beliau kata, dulu kau punyalah miskin sampai lapar pengsan. Sekarang kau dah hidup senang, sampai kau bersihkan kain pun guna sapu tangan mahal. Baik. Tapi persoalan timbul, kitab ni kan nak cerita pasal Nabi atau yang berkaitan dengan Nabi. Ni apa cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau pengsan, dan bila beliau pengsan, ada orang datang. Orang ingat dia sawan. Orang ingat dia pengsan sebab sawan. Jadi zaman dulu kalau sawan, orang biasa nak rawat, orang pijak dekat leher dia. Zaman dululah orang sawan dia pijak leher. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, diorang ingat aku sawan, sebenarnya aku kan sawan, aku lapar. Pengsan tu kan lapar. Tapi kenapa diceritakan pasal Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedangkan bukan cerita pasal Nabi pun? Mungkin persoalan timbul pasal kenapa kisah ni bawa datang. Pertama kita kena faham, ada riwayat yang sebutkan bahawa pertama kita kena faham Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, beliau ialah salah seorang ahli sufah. Ahli sufah ni ialah mereka ini duduk dalam Masjid Nabi, duduk kat belakang Masjid Nabawi. Mereka ini ditanggung makan dan minum mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sufah ni ada dalam riwayat sebutkan, kalau Nabi ada makanan, maka barulah ahli sufah ni ada makan. Kalau Nabi tak ada makan, maka ahli sufah pun tak ada makan. Sebab biasanya Nabi akan ambil berat pasal makan minum mereka. Nabi tanggung makan minum mereka.
Kadang-kadang kalau Nabi tak ada apa-apa, Nabi suruh sahabat yang lain, suruh tolong bantu jamu ahli sufah ni bagi makan minum. Jadi bila Abu Hurairah kata dulu zaman Nabi aku pernah tak ada makan sampai pengsan, apa maksud dia? Bermakna Nabi pun tak ada makanan. Jadi aku tak ada makan menunjukkan bahawa Nabi pun tak ada makan sampai aku pengsan. Jadi tak ada makannya Nabi itu, tak ada makannya aku ialah menunjukkan bahawa Nabi juga lapar, kelaparan. Sampai aku pernah pengsan zaman Rasulullah SAW. Dan memang zaman tu orang susah, tak ada makanan. Jadi itu sebab dibawa cerita ni kat sini. Riwayat ni dibawa datang kat sini nak bagi tahu Abu Hurairah kelaparan, juga menunjukkan bahawa pada waktu itu juga Rasulullah SAW juga kelaparan. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Qala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf faqala ay yatanawala ma'an nas. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, Malik bin Dinar ni ialah beliau ni tabi'i. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, Rasulullah SAW tak pernah sekalipun kenyang makan roti atau daging kecuali jika makan beramai-ramai bersama dengan tetamu. Nabi SAW tak makan kenyang roti dengan daging, sama ada roti atau daging, kecuali kalau Nabi SAW makan dengan tetamu. Ini kerana apa? Biasanya Nabi SAW kalau kat rumah Nabi makan makanan Nabi ialah makan yang mana begitu sedikit. Tapi kadang-kadang ada sahabat radhiyallahu anhum yang kadang-kadang diorang panggil Nabi datang, jamu Nabi makan. Dan bila mereka panggil jamu Nabi makan, bersama dengan Nabi ada sahabat lain. Waktu itulah yang Nabi dapat makan kenyang sikit, dapat makan roti atau makan roti dengan daging. Itulah. Secara umumnya kalau Nabi makan kat rumah, maksudnya makan bersama ahli keluarga, Nabi tak makan kenyang. Kalau dapat makan kenyang pun kalau dengan tetamu, orang undang, waktu tu dapat makan kenyang sikit. Okay, baik. Iaitu makan apa? Makan roti atau makan daging. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, aku bertanya kepada seorang badui, apakah maksud lafaz dhafaf? Dhafaf tu yang ada dalam hadis tu. Kan dalam hadis tu illa ala dhafaf. Dhafaf tu makna apa? Orang itu menjawab, makanan itu dimakan bersama orang ramai. Itu nak bagi tahu dari segi bahasa Arab apa makna dhafaf tu. Okey, baik. Okey, bab yang ke-10, kita masuk bab yang ke-10, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan khuf. Bab berkenaan dengan hadis-hadis yang datang yang menceritakan berkenaan dengan khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf ni apa? Khuf ni ialah sarung kaki kulit. Dia full kulit, sarung kaki kulit. Arab panggil khuf. Kalau buku-buku lama diterjemahkan dengan moza. Urdu pun panggil moza. Bahkan kita lama panggil moza. Moza ni maksudnya ialah Arab panggil khuf. Khuf ni maksudnya sarung kaki kulit. Zaman dulu kadang-kadang sejuk. Bila musim sejuk kadang kaki pecah-pecah. Jadi ataupun kadang-kadang ada sakit kaki. Jadi diorang pakai khuf. Khuf. Nabi SAW dan juga para sahabat biasanya pakai khuf ni biasanya bila musim sejuk. Bila musim sejuk pakai khuf. Khuf ni bukan stokin tau, dia bukan stokin. Dia ni sarung kaki yang daripada kulit dan dia tutup seluruh kaki dan juga kawasan kaki yang yang dibasuh ketika wuduk tu ditutup semua. Dan dia ni sarung tak tembus air lah, tak tembus air. Kalau tembus pun air dekat tempat jahitan itu saja. Tapi dia daripada kulit. Jadi ini dalam bahasa Arab panggil khuf. Khuf. Dan dalam fiqh ada diceritakan, dibincangkan bab khuf ni. Khuf ada dibincangkan dalam fiqh. Tapi kita nak cerita bab hadis ni lah, yang mana Nabi SAW pakai khuf. Okey, baik. Wa bihi qala haddathana Hannad bin Sari qala haddathana Waqi'un an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an ibn Buraidah an abihi anna an-Najashiyya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini. Dia boleh baca sadajain atau sadijain, dua-dua betul. Falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Baik. Sayyidina Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Raja Najasyi
menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata terjemah sini khuf hitam pekat. Bolehlah. Menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sepasang khuf itu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan hanya menyapu air ke atas khuf itu, iaitu baginda tidak membasuh kaki dan tanpa menanggalkan khuf. Ini sebab tu saya beritahu tadi bahawa khuf ni ialah dia ada hukum dalam kitab fiqh. Baik. Dalam hadis ni bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf hitam pekat. Yang siapa hadiahkan? Hadiahkan Najasyi. Najasyi ni iaitu Raja Habsyah, Raja Ethiopia, hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Habsyah ni bila Nabi tahun 6 Hijrah, Nabi ada hantar surat akhir tahun 6 atau awal tahun 7 Hijrah, Nabi ada hantar surat dakwahkan dia. Dan dia masuk Islam. Dari kemudian bila utusan Nabi itu nak balik, nama Sayyidina Ammar bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu nak balik, dia hadiahkan Nabi beberapa perkara. Tapi antara dia hadiahkan pakaian dan lain-lain, bahkan dia juga beritahu dia hadiahkan emas. Tapi antara hadiah dia ialah dia hadiahkan khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khuf tu Nabi pakai. Najasyi ni lepas dia masuk Islam tahun 6, tahun 7 Hijrah masuk Islam. Dia masuk Islam kalau ikut pendapatnya tahun 7, ada kata tahun 6, tapi ada kata yang juga mengatakan tahun 7. Tahun 7 Hijrah masuk Islam, tapi lebih kurang 2 tahun lepas masuk Islam dia meninggal dunia. Tahun 9 Hijrah selepas peperangan Tabuk dia meninggal dunia, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solatkan jenazah ghaib untuk Najasyi ini. Dia meninggal ke Habsyah. Nabi dapat berita, kemudian Nabi telah solatkan jenazah ghaib untuk Najasyi ini. Najasyi ini kira antara orang yang beriman dengan Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini bagi tahu Nabi berwuduk dan baginda menyapu air atas khuf tu. Jadi Nabi tak tanggalkan khuf tu. Jadi sebelum Nabi pakai khuf, Nabi ambil wuduk dulu sempurna. Nabi ambil wuduk sempurna, lepas tu Nabi pakai khuf. Lepas Nabi pakai khuf tu, lepas tu batal wuduk. Bila batal wuduk, lepas tu Nabi nak solat balik, Nabi ambil wuduk. Dan bila Nabi nak ambil wuduk, time basuh kaki itu Nabi tak tanggalkan khuf tu. Nabi hanya sapu di atas khuf tu. Nabi tak tanggalkan khuf tersebut. Dia ada hukum dia dalam perincian hukum berkenaan khuf ni adalah kitab fiqh. Tapi untuk orang yang bermusafir, dia boleh terus pakai khuf tanpa tanggal ketika dia berwuduk selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Tapi kalau orang yang bermukim, maksud tak musafir, ialah dia boleh terus pakai khuf selepas ambil wuduk, dan dia boleh terus kekal pakai khuf itu tanpa tanggalkan dia selama 1 hari semalam. Sehari semalam. Macam mana cara sapu dia? Cara sapu dia ialah bila Nabi ambil wuduk semua, time sapu tu Nabi sapu macam ni. Nabi sapu iaitu Nabi sapu, tangan tu dibasahkan tangan, dan lepas tu Nabi sapu macam ni. Sapu kat ni, sapu khuf tu. Dia sapu macam ni. Dia tak basuh, sapu atas khuf tu. Dia macam ni. Dan lepas tu kaki kiri pula sapu macam ni. 3 kali. Dan dia tak payah tanggalkan khuf tu. Tapi ada hukum lah, dia punya perincian hukum dia. Itu. Jadi khuf ni ialah dia ada hukum dia, dan dia tak boleh buat untuk stokin. Stokin tak boleh, kasut pun tak boleh. Kecuali apa-apa yang menepati syarat yang sama macam khuf juga. Secara umum yang boleh ni. Jadi kalau kita pakai stokin tak boleh buat macam tu. Okey? Okey, wa bihi qala haddatsana Qutaibah. Kalau pakai stokin kena tanggalkan lah. Kalau satu orang pakai stokin, pakai kasut ke, kena tanggalkan. Hukum khuf tu untuk khuf tu saja. Khuf ataupun seumpama yang serupa macam khuf, yang menepati sifat khuf. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an al-Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain falabisahuma wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabi sallallahu alaihi wasallam adakiyun huma am la. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq hada wa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Baik. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Dihyah, Dihyah ni sahabat Nabi. Sayyidina Dihyah radhiyallahu anhu, Dihyah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling handsome. Nama dia Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau ni satu-satunya sahabat Nabi yang paling handsome. Baik. Sayyidina Dihyah radhiyallahu anhu telah menghadiahkan sepasang khuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian Rasulullah SAW memakainya. Ini sahabat lain lah. Okay, baik. Amir Asy-Sya'bi juga meriwayatkan, iaitu sebagai tambahan daripada hadis di atas. Kalau tadi kata hanya hadiahkan khuf, tapi dalam riwayat lain ada sebutkan dia ada hadiah tambahan lagi. Apa dia kata? Iaitu beliau juga ada hadiahkan baju jubah. Selain daripada khuf, beliau ada hadiahkan baju jubah. Makna dihiyah tu ada hadiahkan khuf dan baju jubah. Ni riwayat lain sebutkan. Maka Rasulullah SAW telah memakai sepasang kasut itu sampai koyak. Bukan kasut lah, yang baginda pakai sampai koyak ni maksudnya khuf tu lah. Khuf tu, betul dengan sikit situ, itu bukan kasut, iaitu khuf. Baginda telah pakai sepasang khuf itu sampai koyak. Baginda SAW tidak mengetahui adakah khuf itu dari haiwan yang disembelih ataupun tidak. Maknanya baginda tak tanya pun macam mana ni. Tapi dari segi hukum pun, kalau kita dari segi fiqh, kalau kulit itu, kalau kata kulit macam kulit binatang ke, selagi bukan kulit anjing dan babi, kulit kalau dah dibersihkan, bila dah dibersihkan maka boleh pakai. Yang ada hukum kalau kata tak disembelih tu, kalau kata bulu kalau binatang tu bangkai tak disembelih ataupun binatang tu jenis bangkai, maka itu bulu tu yang mana najis. Tapi kalau kulit sekalipun bukan kulit kambing, contoh kata kulit apa, kulit buaya ke, kulit apa ke, dengan syarat bukan anjing dan babi, kalau dia dah dibersihkan, maka tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dan dibersihkan maksudnya dah dibuang kotoran dia. Kan orang macam istilah dia dipanggil disertu, maka lepas tu dah bersih, dah hilang kotoran dia, maka lepas tu boleh pakai. Okey, baik. Babu majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang ni bab 11. Bab 11 iaitu menceritakan pula berkenaan dengan sepatu, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh terjemah sandal boleh, ataupun terjemah dengan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Tuan-tuan pernah tengok ke khuf? Pernah tengok khuf? Kalau orang keluar pergi India, Pakistan, orang tahulah khuf tu macam mana. Sebab orang sana biasa pakai. Kalau kita, negara kita tak ada musim sejuk, jadi kita jarang pakai. Tapi kalau kita tengok, dia macam sarung kaki daripada kulit, kan, dia tutup ni lah. Saya terlupa nak bawa ni. Okay. Kalau kat rumah tu ada, tapi yalah, tak tahu nak baca hadis. Okay. Bab berkenaan dengan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Daud at-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahumā qibalan. Qatadah ni tabi'i. Qatadah pernah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bentuk sandal ataupun capal sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, sandal baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali kibal. Okay, apa dia dua tali kibal? Kat situ ada beritahu tali kibal ni maksud dia tali sandal bahagian depan yang terletak antara jari kaki. Dua tali kibal pada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu tali yang terletak antara ibu jari kaki dan jari telunjuk, antara ibu jari kaki dan jari telunjuk, dan satu lagi yang terletak antara jari tengah dan jari manis. Mana kaki Nabi itu ada dua tali. Sandal Rasulullah itu ada dua tali. Ini adalah hadis ni lah. Tapi Rasulullah bukan ada satu sandal. Nabi ada beberapa sandal. Tapi yang dalam hadis ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tengok, Nabi punya sandal tu makna dua tali. Satu tali sini, kat ibu jari tu sini. Jadi dia sinilah tarik ke tepi ni. Dan satu lagi tali ialah antara jari tengah dan jari manis, mana sini. Satu tali kat sini, okey. Satu lagi kat sini. Sini, dan satu lagi sini. Jadi dia ke tepi sini dan sini ni. Jadi dua tali yang melengkung je tu, okey. Yalah macam slipper kita sekarang je lah. Tapi kerana slipper kita kadang dia satu je kat sini kan, kat ibu jari tu, tapi ni jari Nabi ada dua, sini satu, kemudian sini satu. Okay, baik. Jadi
Okey, hadis seterusnya. Wa bi qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin al-Harith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan muthannan shirakuhuma. Okey, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali kibal yang setiap talinya terbagi dua. Maksudnya tali terbagi dua ni, kan tadi kita kata ada dua tali kan, dan tali tu dua-dua double. Tali tu dua-dua double, mungkin dipusing ke kan, tali tu double, makna bagi kuat lah. Bukan satu tali, bahkan tali tu dua-dua double nak bagi kuat. Okey, tu maksud dia. Tu dikatakan setiap tali tu terbagi dua, tu maksudnya setiap satu tali tu ada dua tali, jadi dia ikatkan sekali, kuat. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' wa Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu na'alaini jardawain lahuma qibalan faqala fahaddathni Thabit ba'du an Anas radhiyallahu anhu annahuma kanata na'alain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Tahman rahimahullah berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang tidak berbulu kulitnya. Maksudnya sandal tu daripada kulit, dan kulit dia dah dibuang, bulu dia dah dibuang. Sandal tu daripada kulit dan tak ada lagi bulu, maknanya bulu dah bersih, dah buang habis. Okey, baik. Sandal itu memiliki dua tali kibal. Tali kibal dia dah terang dah. Okey, baik. Kemudian Thabit rahimahullah berkata, Thabit Bunani. Thabit Bunani, anak murid Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Thabit al-Bunani rahimahullah berkata, memberitahu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sandal itu adalah sandal kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab riwayat atas tak bagi tahu Sayyidina Anas pernah tunjukkan sandal tu, tapi beliau tak bagi tahu sandal tu siapa punya. Tapi Thabit Bunani cerita pula lepas tu, Thabit Bunani kata yang sandal yang Anas bin Malik pernah tunjuk tu, sebenarnya itu sandal tu milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Anas bin Malik simpan sandal Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyimpan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil berkat, simpan sandal Nabi kan. Maknanya sahabat dulu pun ambil berat pasal barang peninggalan Nabi, dia orang simpan. Kan kalau tak ada faedah, baik dia orang buang. Tapi sahabat juga, iaitu mereka simpan dan mereka mengambil keberkatan daripada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak buang, simpan kan. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Ubayd bin Jurayd annahu qala li Ibn Umar radhiyallahu anhuma ra'aituka talbasu an-ni'al as-sibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sha'r wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Baik, Ubaid bin Juraid rahimahullah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aku pernah melihat kamu mana tuan lah, patutnya tuan lah. Okay, aku pernah melihat tuan, Abdullah bin Umar lah maksudnya, aku pernah melihat tuan memakai sandal sibtiyah, iaitu sejenis sandal yang dibuat daripada kulit yang tak berbulu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal yang tak berbulu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan tidak melepaskan sandal itu daripada kakinya. Oleh sebab itu aku suka memakainya. Maknanya di sini daripada hadis ini bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selipar ataupun apa panggil, sepatu. Tak masalah panggil sandal ke, selipar ke, sepatu ke, ataupun capal ke. Kalau bahasa Urdu panggil capal. Kan capal tu maknanya selipar lah kan. Jadi yang mana pertama kita dapat tahu bahawa selipar Nabi tu daripada apa? Asal daripada kulit. Dibuat dari kulit. Tapi kulit tu dah dibuang semua bulu dia. Kulit tu dah dibuang semua bulu dia. Jadi itu yang pertama daripada hadis ni. Yang kedua kita dapat tahu bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ni, beliau cukup ambil berat ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat beliau ikut. Jadi bila beliau tengok Nabi pakai selipar kulit atau sandal kulit yang tak ada bulu, maka beliau pun ikut. Nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita pakai macam-macam lah. Kita sekarang material secara umum daripada apa? Daripada kalau pakai selipar biasa sekarang plastik.
kan ada plastik, atau mungkin ada plastik jambu getah ke, wallahu alam, tapi secara umum plastik. Kadang-kadang orang pakai kasut. Kalau kasut ada kulit, tapi pun kadang-kadang tak semua kulit material dia, kerana atas dia kulit, kerana tapak daripada daripada plastik, daripada plastik juga kan. Jadi pakai daripada kulit tu tak ada masalah lah kan. Cuma kita pastikan jangan kulit babi atau kulit kulit anjing kan. Biasanya kadang ada mungkin ada daripada kulit babi atau campurannya, kalau itu najis. Tapi kalau kulit selain daripada tu tak ada masalah. Kulit selain babi dan anjing tidak ada masalah. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Abi Dhi'b an Salih maula Tawama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ni tertinggal, tambah sikit, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 tali kibal. Ni tertinggal tu, patutnya kena ada 2. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 tali kibal. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an As-Suddi qala haddatsani man sami'a Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Sayyidina Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat memakai sepasang sandal yang bertampal dan berjahit. Baginda solat memakai sepasang sandal yang bertampal dan berjahit. Tapi sandal yang tampal berjahit ni maksudnya baginda solat pakai sandal, sepatu yang daripada kulit yang bertampal. Tampal sini tampal daripada kulit juga. Sandal tu kulit dan ditampal dengan kulit. Nabi pakai time solat. Nabi SAW pakai time solat. Persoalan timbul, boleh ke solat pakai selipar sandal? Kalau ikut hadis ni Nabi pernah buat kan, pakai. Tapi sebenarnya Nabi SAW solat dulu pakai sandal, ialah sandal tu bersih, tak ada najis, tak ada kotoran, bersih. Nabi pakai. Satu. Nombor 2, zaman dulu Masjid Nabawi dia punya lantai dari tanah. Jadi kadang orang masuk pun kalau pakai ni dari tanah tak ada masalah. Jadi Nabi SAW pernah pakai selipar, sandal. Jadi sandal Nabi tu bersih, tak ada najis. Kalau kita sekarang, kalau kita berdalilkan hadis ni, Nabi pernah pakai selipar, sandal pakai sandal solat, maka aku pun boleh pakai sandal dan solat. Sekarang ni kau pasti ke? Kan kau berjalan kat mana, kau pijak apa pakai selipar tu, kemudian lepas tu kau nak solat pakai itu, sedangkan kita tahu bahawa syarat sah solat ialah tak ada najis. Dekat pakaian kita, dekat apa kita pakai tak ada najis. Jadi kalau macam tu maknanya kita zaman sekarang secara umumnya solat tak boleh pakai selipar. Saya beritahu ni kerana kadang-kadang kalau kita baca hadis Nabi semata-mata tanpa kita tengok apa dia punya penerangan dia, kadang jadi salah faham. Jadi salah faham. Macam sekarang kan kita tengok kat setengah negara, kadang-kadang orang Arab, lagi kadang orang Arab solat pakai kasut. Dia solat pakai kasut dan dia tak tanggal pun kasut dia. Kan kadang-kadang polis kat Saudi, kita solat pakai kasut. Kadang-kadang dia masuk tandas dengan kasut yang sama. Dia termasuk tandas, masuk jamban, tak tanggal pun kasut dia. Lepas tu dia solat pakai kasut tu. Dia wuduk pun dia tak tanggal kasut tu. Dia sapu pula. Sedangkan kasut dia tu tak menepati syarat khuf satu. Nombor 2, dia solat dengan berdalilkan Quran, Nabi pernah pakai solat pakai kasut. Kan? Jadi saya terangkan tadi bahawa dia tak ada najis. Kan? Jadi kadang kasut yang kau bawa tu ke mana pergi? Kadang kau pergi buang air kecil. Kemudian bila pergi buang air kecil, kadang takut ada terkena percikan dan solat dengan kasut yang sama. Jadi poin dia dalam hadis iaitu Nabi memang pernah lakukan demikian, tetapi kita kena faham zaman macam mana keadaannya, dan zaman dulu masjid mereka ialah daripada tanah, daripada belah, maknanya bukan macam masjid kita sekarang. Okey, baik. Satu lagi tadi ke belakang saya terlupa sampaikan, yang dalam hadis tu bagi tahu kan, Sayyidina Abdullah bin Umar kata, aku tengok Nabi berwuduk tak tanggalkan sandal tu. Aku tengok Nabi SAW berwuduk tak tanggalkan sandal. Dia lebih kurang macam kalau kita pakai selipar, kalau kita berwuduk, adakah mesti kena tanggalkan selipar? Tak diwajibkan. Tapi poin dia kena pastikan bahawa air wuduk tu sampai lah. Kan air wuduk tu sampai. Jadi kena sampai semua. Jadi kadang Nabi SAW pernah berwuduk tapi Nabi tak tanggalkan selipar. Tapi poin dia lah Nabi sampaikan air tu kat semua bahagian yang wajib dibasuh tu, Nabi sampaikan air. Jadi
Jadi tanggalkan selipar tu bukan syarat. Yang pentingnya air sampai. Okey, sambung hadis seterusnya. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad an 'anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi atau la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an atau liyun'alhuma jami'an atau liyukhfihima jami'an. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan dengan sebelah sandal saja. Hendaklah memakai kedua-duanya ataupun melepaskan kedua-duanya. Maknanya Nabi larang jangan pakai selipar sebelah. Kalau nak pakai selipar, pakai dua-dua. Kalau tak nak pakai, tak payah pakai dua-dua. Kan maksudnya Nabi tunjukkan cara adab Islam yang sebenar. Dan satu lagi, kita kalau orang tak pakai selipar, kadang jalan macam jadi pelik lah kan. Satu pakai selipar, satu tak pakai selipar. Jadi pakailah dua-dua, atau kalau tak nak pakai, tanggalkan dua-dua. Okey, sambung. Wa bi qala haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Zinadi nahwahu. Baik, hadis ni riwayat dia sama macam atas juga. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula rajulu naha an ya'kula yani ar-rajula bi shimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri. Jangan makan dengan tangan kiri, Nabi larang. Dan atau berjalan dengan sebelah sandal. Maknanya sama ada macam tadi juga, pakai dua-dua belah ataupun tanggal dua-dua belah. Kemudian wabihi qala haddatsana Qutaibah an Malik rahimahullah wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal faltakunil yumla awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang antara kalian hendak memakai sandal, mulakanlah dengan sebelah kanan. Pakai belah kanan dulu. Apabila hendak melepaskannya, mulakan dengan sebelah kiri. Yang ni jelaslah kan. Nak pakai belah kanan, pakai selipar, tanggal selipar, tanggal dulu sebelah kiri. Kasut pun samalah. Okey, baik. Sandal sebelah kanan hendaklah menjadi yang mula-mula dipakai dan yang terakhir dilepaskan. Apa? Maksudnya pakai sebelah kanan dulu dan baru pakai kiri. Nak tanggalkan kiri dulu baru ke kanan. Jadi poin dia maknanya kalau kaki kanan ni time nak pakai dialah mula-mula dan time nak tanggal maka dia layak akhir kan. Ini hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita belajar ini sebenarnya nak amal. Kalau orang ambil berat sunnah Nabi, ini pun dia ambil berat. Saya lihat sendiri guru-guru saya, ulama hadis, ulama di India, Pakistan. Yalah, ulama hadis ada di seluruh satu dunia, tapi poin ni yang saya lihat guru-guru saya sendiri nak pakai selipar pun ambil berat. Diorang mengajar hadis dan perkara yang dalam hadis bagi tahu walaupun pada kita mungkin kita kata kecil, benda tu tak ada apa-apa. Tapi itu sunnah Nabi. Pun mereka ambil berat. Tak nak pakai selipar pun pakai belah kanan dulu baru pakai belah kiri. Pakai belah kanan dulu baru pakai belah kiri. Kadang-kadang kita ada pernah nampak kadang-kadang ada yang tersilap pakai. Mula-mula pakai, kadang Syekh Maulana tersilap pakai. Dia tanggal balik, pakai belah kanan dulu baru pakai belah kiri. Itu nak bagi tahu orang yang dalam hati dia ada nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat belajar atau setakat tahu, tapi diamalkan. Baik. Wa bihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ash'ath wa ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhuri. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu cuba memastikan baginda mendahulukan anggota yang kanan apabila menyisir rambut, memakai sandal dan ketika bersuci. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ambil berat untuk mulakan anggota kanan dulu. Kat mana? Dalam hadis ini tahu ketika sikat rambut. Baginda sikat rambut pun belah kanan dulu.
Dengan belah kanan dulu, lepas tu belah kiri. Lepas tu Nabi akan bagikan belah kanan, lepas tu bagikan belah kiri. Dan pakai selipar, sandal pun sama, kanan dulu. Okay, baik. Dan ketika bersuci, bersuci ni maksudnya ambil wuduk. Kan ambil wuduk pun samalah kan, ambil wuduk belah kanan dulu. Ketika bersuci juga termasuk juga kalau mandi wajib. Mandi wajib pun baginda sallallahu alaihi wasallam belah kanan dulu. Tapi macam mana kalau mandi wajib belah kanan? Kalau time kepala tu tak ada kanan kiri. Kepala ni maknanya dicurahkan sekali. Tapi bila masuk badan, ketika mandi wajib juga badan belah kanan dulu basuh. Badan ni belah kanan, time mandi wajib belah kanan dulu. Time masuk kepala tu sekali. Kepala tak ada kanan kiri, dia sekali. Tapi bila time mandi wajib, kanan dulu, maknanya belah kanan dulu sampai ke kaki. Lepas tu belah kiri pula sampai ke kaki. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah qala haddatsana Abdul Rahman bin Qais Abu Muawiyah an Abdul Rahman bin Qais Abi Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana lillahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu wa awwalu man aqdan wahidan Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mempunyai dua tali qibal. Sandal Nabi, sandal Abu Bakar radhiyallahu anhu, sandal Umar radhiyallahu taala anhu, semuanya ada mempunyai dua tali qibal. Tapi Uthman radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama mengikatkan sandal dengan satu tali qibal. Tapi Sayyidina Uthman lah pakai sandal satu tali je, bukan dua tali. Ini nak bagi tahu bahawa perkara ini ada keluasan. Mana zaman Nabi itu biasanya orang pakai sandal ada dua tali. Lepas tu sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bila zaman Sayyidina Uthman, maka mungkin ada yang sandal yang mungkin juga boleh dipakai dengan baik satu tali, maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pakai satu tali. Dan ini bukanlah bertentangan dengan sunnah. Maknanya Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu nak tunjukkan bahawa perkara ini ada keluasan. Tak salah. Nak pakai dua tali, satu tali, tak ada masalah. Boleh pakai dua tali. Kan, dan bukan juga beliau tak cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak bagi tahu bahawa benda ini ada keluasan. Dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tunjukkan ni kenapa? Nak bagi tahu bahawa kalau pakai sandal satu tali ialah bukan makruh. Itu disebutkan. Kan? Dalam syarah hadis ni ada disebutkan bahawa Sayyidina Uthman pakai satu tali ialah nak bagi tahu sandal dua tali bukan makruh. Sebab kan Nabi pakai dua tali, Sayyidina Abu Bakar pakai dua tali, Sayyidina Umar pakai dua tali. Tiba-tiba Uthman datang pakai satu tali radhiyallahu anhu. Orang mungkin ingat kalau katalah Sayyidina Uthman tak buat tu, mungkin ada orang ingat bahawa kalau pakai satu tali makruh. Tapi Sayyidina Uthman nak tunjukkan dan bagi faham pada orang, satu tali tu tak makruh, boleh, tak ada keluasan, tak ada masalah. Okey, baik. Ialah kadang-kadang perkara makruh tu kadang disabitkan kalau kata benda tu ada larangan. Nabi pakai dua, kemudian Nabi larang. Kadang itu antara perkara yang disabitkan bahawa benda itu makruh, kan? Makruh. Tapi kalau tak ada larangan, maka perkara itu ada keluasan. Lagilah perkara ini adalah dipanggil sunnah adah. Sunnah adah, maka ada keluasan. Ringan benda ni. Okey, babu majaa fi dzikri. Kita lebih kurang dalam setengah jam ni boleh Boleh Yang mana saya tak ada paksaan apa kan, sebab saya pun tadi tersalah faham ingat lepas Isyak. Kita cuba dalam lebih kurang, saya cuba dalam sejam lah. Tadi kita mula pukul 9, lebih kurang dalam setengah jam lagi lah insya-Allah. Baik, lebih setengah jam ni kita tutup majlis. Okey, baik. Babu majaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kini masuk bab 12. Bab 12 bab cincin Rasulullah pula. Bab cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang masuk bab cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahb an Yunus bin Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana fasuh habasyian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Okey? Dan batu matanya adalah batu Habsyi. Batu Habsyi. Maknanya cincin Nabi itu material dia perak. Batu dia tu, mata dia tu daripada Habsyi. Apa maksudnya? Batu mata dia tu made in, senang mudah fahamnya, made in Habsyah, Ethiopia. Mana batu daripada sana. Kan, okey, baik. Sekarang ni mana batu permata mana yang terkenal dalam dunia? Siapa yang tahu?
Ada ke? Pakar mata tak ada ke dalam majlis ni kan? Tak ada dalam majlis ni kan? Tukang batu jual batu cincin ke kan? Ada tak? Mana kokot batu bermata yang mahal kat mana dalam negara dalam dunia? Tuan Haji tahu ke? Tak kisahlah. Tapi zaman tu maknanya batu mata cincin tu iaitu dibuat daripada Habsyah. Baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana. Okey, nanti cincin Nabi dia perak. Jadi nanti kat depan pun ada, tapi saya beritahu awal dulu. Jadi lelaki, kalau perempuan boleh pakai emas, boleh pakai perak, tu perempuan lah kan, dengan syarat tidak membazir, tak melampau sangat, tak membazir. Tapi kalau lelaki ialah tak boleh pakai emas, tak boleh pakai perak. Kecuali satu je lelaki boleh pakai perak, iaitu kalau cincin. Ini secara umum lah kita tahu hukumnya. Kerana hadis Nabi sendiri pakai cincin dia perak. Tapi cincin emas boleh pakai tak? Cincin emas lelaki tak boleh pakai. Jadi lelaki tak boleh pakai emas perak. Cuma yang boleh pakai ni cincin perak sahaja. Cincin perak sahaja. Kalau cincin emas haram, tak boleh. Okey. Wabi qala, bahkan setengah ulama mengatakan bahawa sunnah pakai cincin perak. Sebabkan Nabi SAW sunat pakai, kalau pakai cincin perak. Sebab Nabi SAW pakai cincin perak. Selain daripada itu terpulanglah. Nak pakai cincin daripada apa? Daripada besi ke apa ke benda ke, logam ke apa ke benda ke, semua boleh. Tapi maknanya kalau nak pakai, yang kalau boleh pakai pun iaitu emas, ada cincin perak untuk laki. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yaqtimu bi wa la yalbasu. Qala Abu Isa Abu Bishrin ismu Ja'far bin Abi Wahshi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki atau meminta dibuatkan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebentuk cincin daripada perak. Cincin tu material perak. Baginda menggunakan cincin itu sebagai cop mohor, bukan memakainya sebagai hiasan jari. Bukan memakainya sebagai hiasan jari. Maksudnya macam ni. Nabi SAW ada cincin. Cincin Nabi tu asalnya digunakan ialah untuk cop. Jadi mata dia tu ada tulisan. Nanti kat depan kita akan baca, ada hadis tu akan datang kat depan. Cincin Nabi tu ada mata. Mata tu ada tulisan. Dekat mata tu Nabi gunakan untuk cop. Jadi biasanya Nabi pakai cincin bila nak guna untuk cop. Bila nak guna untuk cop, Nabi pakai cincin. Tapi selain daripada itu, Nabi jarang pakai cincin. Jadi kesimpulannya Nabi SAW kadang-kadang dia pakai cincin, tetapi yang biasanya Nabi pakai cincin ialah Nabi pakai cincin untuk cop. Untuk cop surat. Bila Nabi hantar surat, Nabi cop. Kat depan tu akan bagi tahu. Jadi yang dia kata kat sini, Nabi tak pakainya sebagai hiasan jari. Maksudnya Nabi jarang pakai cincin. Kadang-kadang. Tetapi yang Nabi pakai cincin tu biasanya untuk cop lah, untuk cop surat. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Hafs bin Umar bin Ubaid huwa at-Tanafisi qala haddatsana Zuhair bin Abi Khaythama an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fasu minhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Dia perak. Mata cincin ni juga dibuat daripada perak. Ini pula ada riwayat juga daripada perak. Mata cincin itu ialah daripada perak. Jangan sekejap tuan-tuan makna di sini cincin yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu tahu ni, ini cincin lain. Tadi cincin yang pertama kita baca tadi itu, riwayat Anas bin Malik juga, itu cincin lain. Yang dia punya batu made in Habsyah tu. Yang ini pula cincin yang dia perak ni cincin lain. Maknanya Rasulullah juga mungkin ada 2-3 cincin. Wa bi qala haddatsana Anas bin wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Muad bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffih. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa negara asing. Ni bila Nabi tulis surat ni? Nabi mula hantar surat kepada pembesar-pembesar negara luar.
Okey, dia kata maksudnya ketika Rasulullah nak hantar surat kepada pembesar-pembesar negara luar. Ni bila? Iaitu pada awal tahun 7 Hijrah. Selepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlangsung pada akhir tahun 6 Hijrah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tahun 6 Hijrah, Nabi buat perjanjian Hudaibiyah dengan orang Mekah. Lepas habis tu, masuk tahun depan, tahun 7, awal Muharram tahun 7 Hijrah, Nabi tulis surat kepada pembesar. Nabi hantar surat kepada Raja Rom, Kaisar, kepada Raja Kisra, Parsi, kepada Raja Habsyah, Najasyi, dan Nabi juga hantar surat kepada Raja Oman, dan juga daripada Yaman, dan juga Raja Muqawqis, juga Nabi ada hantar surat. Waktu tu, okey, ada yang berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bangsa asing tidak akan menerima surat melainkan surat yang ada cop mohor, mana surat yang ada cop. Diorang tak akan terima surat melainkan surat yang ada cop. Mana surat resmi lah, surat resmi ada cop. Oleh itu Rasulullah SAW pun telah menempah atau meminta dibuatkan sebentuk cincin. Maka baginda meminta supaya dibuat cincin. Jadi cincin Nabi itu point dia sebenarnya untuk cop surat, untuk cop surat. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku seolah-olah masih terbayang-bayang putih cincin itu di telapak tangan Rasulullah SAW. Maksudnya seolah aku ingat lagi Nabi pakai cincin tu putih. Putih tu maksud apa? Cincin tu perak. Cincin itu ialah silver, cincin daripada perak yang aku nampak kat tangan Nabi SAW. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Musa bin Yahya wa bi qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Thumama an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahi satrun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tulisan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Maknanya, okey, sekarang ni kita bincang lah. Kan tadi kita beritahu kan, Rasulullah SAW pakai cincin. Cincin Nabi tu ada mata. Itu digunakan untuk chop. Dekat cincin Nabi tu ada tulis apa? Ada tulis lafaz, ada tulis tulisan Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Itu cincin Nabi. Okey, jadi kalau dalam riwayat ini beritahu, dia ada 3 baris. Dia ada 3 baris. Muhammad baris satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Kat sini para ulama ada ikhtilaf. Macam mana sebenarnya tulisannya? Macam mana tulisannya? Kalau menurut riwayat dan kalau menurut ulama hadis, mereka menyokong ataupun menguatkan riwayat yang mengatakan bahawa tulisan Muhammad itu Muhammad baris, sebab ada satu riwayat sebutkan baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Makna Muhammad Rasulullah. Boleh faham Ini kalau mengikut riwayat. Kalau mengikut riwayat ialah Muhammad Rasulullah. Kalau ikut riwayat hadis, ialah dari segi kuatnya iaitu Muhammad lu atas, tengah Rasul, Allah dekat paling akhir. Tapi sekarang ini ada surat-surat yang disimpan, yang surat yang asal, yang kemudian adalah sekarang dah buat kopi dia, iaitu yang dilihat bahawa dia ialah terbalik. Mana Allah kat atas, Rasul kat tengah, Muhammad paling bawah. Jadi Allah Maha tahu. Jadi kalau ikut riwayat bagi tahu, kalau ikut, okey, sekarang kita kena faham dia ada 2 benda. Satu, pertama kita ikut jalan riwayat, cerita riwayat yang sampai. Perawi-perawi secara umumnya termasuk Ibn Hajar rahimahullah menguatkan bahawa yang tepatnya ialah Muhammad yang pertama, Rasul yang kedua, Allah yang ketiga. Itu ikut riwayat, itu kuat. Tapi yang apa yang kita jumpa sekarang, kita tengok sekarang macam dalam surat, ialah Muhammad nanti Allah paling atas, Rasul bawah, dan Muhammad paling bawah. Kan, itu yang ada surat sekarang. Jadi sebenarnya benda itu bukanlah masalah besar. Boleh jadi yang perawi-perawi hadis saya riwayatkan, mereka tak tengok surat tu. Tapi zaman tu mereka tak jumpa lagi surat tu. Tapi sekarang surat tu dah ada dan kita tengok macam tu. Jadi kalau kita nak pakai yang mana-mana pun boleh.
Cuba tengok je, minta je search internet je, tengok surat Nabi. Search internet je sekejap, ambil masa cepat-cepat. Cepat search internet surat Nabi. Surat Nabi, sebab dia ada surat Nabi yang kepada Raja Mukaukis tu disimpan lagi. Nabi ada hantar surat kepada Raja Mukaukis. Surat tu disimpan lagi, dipamerkan di muzium. Dan dekat surat tu, kalau ikut surat tu ada Cok Mur. Dan dekat Cok Mur tu ialah Muhammad baris yang paling bawah, Rasul tengah, Allah ke atas. Bertentangan dengan riwayat. Tu, tengok kat image je. Nanti tulis tengok image. Kan? Macam biasa sekarang orang buat cincin lah. Sekarang cincin yang biasa orang buat tu. Tengok ada gambar. Ada gambar? Ada, tengok. Tengok gambar tu. Dekat tu gambar ni. Ni surat ni lah. Tapi nanti tuan-tuan search tak boleh. Sekarang surat tu ada kan? Tak boleh besar ke? Tengok gambar tu. Gambar tu tak boleh besar ke bang? Tak ada cara kan? Tu. Ini cincin yang saya nak gambar surat. Ni gambar surat ni bang, macam ni. Ini yang sebenarnya yang cabang tu betul ya. Sebab tu ada gambar surat. Dekat surat tu kita nak tengok. Okey, dekat surat tu kita nak tengok. Ni. Dekat surat tu. Jap. Dekat surat tu. Ni. Surat tu. Ni surat ni dia ada gambar tu. Okey. Tapi poin dia ialah kalau kita tengok kat surat tu yang ada ialah Allah atas, Rasul bawah, tengah dan Muhammad paling bawah. Minta bang. Tu. Ni. Ni memang surat asal. Ni surat yang asal ditemui, masih disimpan. Dan surat ni ada kulit. Jadi nampak ni saya besar ni. Ni. Jadi Allah atas ni. Jadi saya nak ceritanya, kalau ikut riwayat, memang riwayat yang mengatakan Muhammad atas, Rasul tengah, itu ikut riwayat. Boleh jadi mereka tak jumpa surat tu zaman tu. Tapi kalau dari sudut yang kita tengok sini, sebaliknya. Macam sekarang ni, macam ni. Okey? Ini memang surat dia ni. Surat asal ni. Jazakallah khair. Jadi poin dia, kita maknanya benda tu bukanlah permasalahan besar. Jadi kita kena faham apa sebenarnya cerita dia. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amr qala haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatu fiddah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Kisra, iaitu Raja Parsi, dan kepada Kaisar, iaitu Raja Rom, dan Najashi, iaitu Raja Habsyah, ada yang memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar itu tidak menerima surat kecuali kalau diletakkan cop mohon. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempah ataupun meminta supaya dibuatkan sebentuk cincin yang lingkarannya dibuat daripada perak, maknanya dia punya cincin itu daripada perak, dan diukir tulisan Muhammadur Rasulullah. Diukir tulisan Muhammadur Rasulullah. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Hammamin an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza daqala al-khala'a naza'a khatamahu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam bilik air, baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Nak masuk bilik air, Nabi tanggalkan cincin. Ni kenapa? Sebab dekat cincin Nabi ada tulisan Allah. Jadi tulisan Allah ni dihormati. Jadi jangan bawa masuk bilik air. Jadi sebab itu kadang-kadang macam zaman kita ni pun kadang-kadang ada orang yang buat cincin ni macam cop tu Muhammadur Rasulullah tu, atau apa-apa cincin, apa-apa barang yang mana bila kita nak masuk bilik air yang ada tulisan Allah tu, tutup dulu. Tutup dulu macam mana? Contoh macam masuk dalam poket ataupun tanggalkan. Kalau kadang-kadang boleh dalam kitab juga disebutkan ataupun dia terbalikkan, dia genggam. Tapi jangan buka lah sebenarnya dalam bilik air tu. Dia genggam pun boleh juga, tapi cara mudah tanggal lah.
tanggal masuk dalam poket. Poin dia tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Mungkin biasa kan orang tanya kadang baju polis. Askar ke polis ada apa? Ada Allah. Paku tu ada Allah. Boleh tak bawa masuk tandas? Kalau ikut hukum tak boleh. Macam mana? Tapi ada solusi lah. Ada solusi. Solusi ni ialah tutuplah. Kalau mereka ambil berat, kalau orang tu tahu hukum, dia belajar, dia ambil berat, dan dia tahu dekat baju dia ada Allah, cara dia nak masuk ni, ambil apa nama? Ambil sapu tangan, tutup je. Ambil sapu tangan, tutup. Kalau tak ada sapu tangan, pakai mask. Sekarang ada mask, pakai mask, tutup. Ini tutup. Poin dia tutup. Bila dia tutup, tak ada masalah lah. Kan? Jadi bukanlah susah sangat. Kalau orang ambil berat lah, tapi kadang orang pun tak ambil berat. Kan? Okay, baik. Wabi qala. Jadi sebab kerana ada tulisan Allah tu. Itu kena hormat. Bahkan para ulama sebutkan bahawa mana-mana nama yang dihormati, nama Allah, kan, maka jangan bawa masuk tandas, kan, jangan bawa masuk tandas. Okey, baik. Wabi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala ittaqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'i arisin naqshu Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempah atau meminta supaya dibuatkan sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu dipakai di jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, cincin itu berpindah ke tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Cincin itu berpindah ke tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ke tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian ke tangan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab mereka ni semua khalifah. Lepas Nabi wafat, dipakai oleh Khalifah Abu Bakar. Lepas tu dipakai oleh Khalifah Sayyidina Umar. Lepas tu dipakai oleh Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga akhirnya ia jatuh ke perigi aris yang terletak dekat Masjid Quba. Ukiran pada cincin itu ialah Muhammadur Rasulullah. Ni sampailah zaman Sayyidina Uthman. Sama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman waktu jadi khalifah, sebab tu Sayyidina Uthman cincin tu dalam jagaan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ada kata jatuh di tangan Sayyidina Uthman, ada riwayat disebutkan jatuh di tangan pembantu dia, pembantu nama Mu'ayyqib. Okey. Waktu tu dekat perigi Quba, dekat Masjid Quba ni, kalau kita tengok dekat Masjid Quba, dekat luar Masjid Quba dulu ada perigi. Perigi tu nama perigi aris. Selepas tu dipanggil dengan perigi khatam. Khatam maknanya cincin lah. Perigi cincin atau juga dipanggil perigi aris. Tapi sayangnya dulu perigi tu ada, sekarang dah ditimbus. Dah di kampus langsung tutup habis dah, orang tak tahu mana. Sedangkan tu perigi tu ada kaitan dengan Nabi. Bahkan perigi tu Nabi pernah duduk, Nabi pernah minum kat perigi tu. Baik. Bila cincin tu zaman Sayyidina Uthman jatuh. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu cari cincin tu. Beliau perintahkan supaya dikeluarkan air. Sampai kata ada sebutkan dari riwayat sebutkan sampai 3 hari keluar air. Bawa keluar air tapi tak jumpa kan. Hilang cincin tu. Tapi lepas cincin tu jatuh je dalam perigi tu, lepas tu macam-macam fitnah timbul. Sebenarnya dekat perigi yang sama, Nabi SAW pernah sekali zaman Nabi, masa Nabi hidup, Nabi pernah duduk kat perigi tu. Lepas tu masuk Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kata masuk, bagi tahu bahawa dia ahli syurga. Lepas tu Sayyidina Umar datang. Nabi kata masuk, bagi tahu bahawa dia ahli syurga. Lepas tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu datang. Nabi kata masuk, bersama dia ahli syurga, tetapi bersama dengan ujian yang akan menimpa dia. Nabi dah bagi isyarat. Waktu tu Nabi duduk kat perigi aris tu, perigi yang aris tu. Lepas tu Sayyidina Uthman pun duduklah, masuk datang. Jadi seolah-olah macam itu isyarat Nabi bahawa nanti berkenaan dengan perigi ni yang Uthman datang ni, nanti Uthman radhiyallahu anhu akan diuji. Tengok lepas Nabi wafat 20 tahun lebih lepas tu, dekat 30 tahun lebih kurang, Nabi wafat 11 Hijrah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu lepas tu jadi khalifah. Jadi lebih kurang 30 tahun lepas tu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terjatuh cincin tu dalam perigi tu. Lepas tu timbul macam-macam fitnah. Sampai akhirnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah dibunuh. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh dalam rumah dia sendiri di Madinah tahun 35 Hijrah. Tahun 35 Hijrah beliau telah dibunuh di rumah dia sendiri. Tapi fitnah tu mula-mula
sebelum daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, beliau dikepung dulu. Orang fitnah beliau, orang kepung beliau, rumah beliau dikepung sebulan lebih kurang. Akhirnya membawa pada pembunuhan beliau. Tapi bermula sekali fitnah itu ialah bermula dengan selepas cincin itu jatuh. Cincin itu jatuh dalam perigi tersebut. Okey, baik. Sikit lagi. Kita habiskan bab ni, bab cincin ni. Bab cincin ni pun dalam sikit lagi. Okay. Babu majaa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yamini. Okey, ni bab 13. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Bab ni bab tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Tapi kalau ikut tajuk tu dalam bab tu, tajuk bab tu ialah bab yang meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari kanan, di sebelah kanan. Baginda pakai cincin tangan kanan. Baginda pakai cincin tangan kanan. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Sahl bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdul Rahman qala akhbarana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Namir an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari tangan kanan beliau. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin sebelah kanan, tangan kanan. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Yahya wa qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Abdullah bin Wahb an Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir nahwahu. Riwayat ni sama macam di atas. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salama qala ra'aitu bin Abi Rafi' yataqattamu fi ibn Abi Rafi' radhiyallahu anhu yataqattamu fi yamini fasa'altu an dhalika faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yataqattamu fi yamini wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqattamu fi yamini. Okey. Hammad bin Salamah rahimahullah berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin di jari tangan kanannya. Okey, aku melihat Ibnu Abi Rafi' pakai cincin di jari tangan kanannya. Aku bertanya kepada beliau akan hal itu. Okey, aku bertanya hal itu kepada beliau. Okey, baik. Beliau menjawab, aku telah melihat Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Aku melihat Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu memakai cincin di jari tangan kanannya. Jadi dia beritahu, dia kata guru aku, kenapa kau pakai cincin tangan kanan? Dia beritahu guru aku Abdullah bin Ja'far, ini sahabat radhiyallahu anhu, aku tengok dia pun pakai cincin tangan kanan dekat jari sebelah tangan kanan. Maka menurut Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanan beliau, baginda. Jadi Nabi SAW juga pakai. Jadi maknanya dia sahabat ni ikut Nabi lah. Sahabat ni siapa? Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni ialah anak saudara Nabi lah kalau ikut pangkat. Sebab ayah dia Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ialah sepupu Nabi. Jadi Abdullah bin Ja'far ni, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far ni hidup sempat zaman Nabi, tapi waktu Nabi wafat dia budak lagi. Waktu Nabi wafat dia masih lagi budak, sekitar umur 10 tahun lebih kurang. Tapi dia pernah tengok Nabi SAW pakai cincin sebelah kanan, tangan sebelah kanan, maka beliau juga pakai cincin sebelah kanan. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ibrahim bin Fadl an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yamini. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari tangan kanan beliau. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abu al-Khattab Ziyad bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammadin an Abi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yamini. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari tangan kanan beliau, di jari tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi qala haddatsana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Salt bin Abdullah qala kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yataqattamu fi yamini wa la ikhalu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqattamu fi yamini. As-Salt bin Abdullah berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau memakai cincin di jari tangan kanan beliau.
Ini Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi. Jika aku bertanya kepadanya, beliau pasti akan menjawab, Rasulullah SAW memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Maknanya semua sahabat ni ikut Nabi. Okey, baik. Tadi Abdullah bin Ja'far, yang ni pula Abdullah bin Abbas. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fi Muhammadur Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi. Baik. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebentuk cincin daripada perak. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan batu cincin ke telapak tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Jadi mata cincin tu bukan kat bahagian luar, Nabi letak kat bahagian dalam. Mata cincin tu Nabi letak kat bahagian dalam. Ni benda dia ada keluasan, mana ada kelonggaran, nak pakai dalam keluar. Tapi yang sahabat diriwayatkan, beliau tengok Nabi waktu tu, Nabi pakai cincin batu dia tu, mata dia tu kat bahagian dalam. Maknanya kat bahagian dalam, bukan kat bahagian atas. Biasa orang pakai bahagian atas kan. Sebab kita pun tahu Nabi pakai cincin bukan untuk perhiasan. Kita sekarang pakai cincin untuk perhiasan. Boleh tak ada masalah. Tapi Nabi SAW pakai cincin bukan untuk perhiasan. Nabi pakai cincin ialah untuk chop. Jadi mungkin Nabi keluarkan tu time nak chop, Nabi keluarkan lah. Kan nikah kandang Nabi SAW pakai cincin. Okey, baik. Beliau baginda menulis ukiran pada cincin itu tulisan Muhammadur Rasulullah. Baik. Baginda SAW melarang sesiapa pun daripada mengukir ukiran pada cincin seperti ukiran tulisan itu. Nabi SAW larang. Nabi kan pakai ukiran dia Muhammadur Rasulullah, dan Nabi larang jangan pakai. Jangan letakkan ukiran tu. Tapi kena faham, para ulama hadis kata yang dilarang itu ialah ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, Nabi larang jangan ukiran cincin itu ialah Muhammadur Rasulullah. Zaman Nabi itu khas untuk Nabi. Tapi bila Nabi dah wafat boleh pakai. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Tadi kan kita baca bahawa selepas Nabi SAW wafat, cincin Nabi itu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dongeng dengan cincin yang sama. Dan cincin tu waktu tu ada ukiran Muhammad Rasulullah. Jadi sebab itu para ulama hadis kata yang larangan itu ialah tertakluk semasa Nabi masih hayat, hidup. Bila Nabi dah wafat maka boleh. Sekarang kita sesiapa boleh ukiran dengan Muhammadur Rasulullah, tak ada masalah. Okey, sikit lagi nak habis ni. Wa huwa alladhi kat sini nak sambungkan lagi. Wa huwa alladhi saqata min Mu'aiqibin fi bi'ri Aris. Cincin itulah yang jatuh daripada tangan Mu'aiqib ke dalam perigi Aris. Ni saya cerita tadi tu. Dia ada riwayat kata cincin tu tak jatuh sini daripada tangan Sayyidina Osman. Tapi ada riwayat kata cincin tu jatuh daripada tangan Mu'aiqib. Siapa? Para ulama hadis gabungkan. Satu kata Osman yang jatuhkan, satu kata yang jatuhkan tu ialah Mu'aiqib. Jadi cara nak gabungkan, ada ulama hadis yang gabungkan ialah yang kata jatuh tangan Sayyidina Osman tu maksudnya jatuh waktu dalam jagaan Osman. Jatuh. Tapi yang jatuh kan tu Mu'aiqib. Maksudnya macam ni, waktu tu Sayyidina Osman dengan Mu'aiqib ada berada kat perigi Aris tu. Ada berada kat perigi telaga Aris tu. Jadi waktu tu Sayyidina Osman minta supaya Mu'aiqib tu bawa cincin tu. Bukan, Sayyidina Osman tanggalkan dan bagikan Mu'aiqib. Dan lepas tu Mu'aiqib pegang. Kemudian bila Sayyidina Osman minta balik, bila Mu'aiqib nak serahkan, terjatuh. Macam ada orang macam tengah kalut-kalut kadang nak ni, terjatuh dalam perigi tu. Jatuh dalam perigi tu. Lepas Sayyidina Osman suruh keluarkan air untuk nak cari cincin tu, tapi tak jumpa kan. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yataqattamani fi yasarihima. Okey, Muhammad Al-Baqir. Ni Muhammad Al-Baqir ni ialah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Husain kan. Muhammad Al-Baqir radhiyallahu rahimahullah wa radhiyallahu anhu, beliau berkata Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ni duduk cucu Nabi. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma pernah memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Sebelum ni kita baca riwayat Nabi SAW pakai cincin tangan kanan, tapi ni cucu Nabi dua-dua
pernah pakai cincin tangan kiri. Mana nak bagi tahu, pakai cincin boleh juga tangan kiri, tetapi afdalnya apa? Pakai cincin tangan kanan. Mana kanan kiri dua boleh. Afdal tangan kanan. Jadi tapi boleh juga pakai tangan kiri. Pakai dua-dua pun boleh. Nak pakai dua-dua pun boleh. Kadang-kadang kita tengok ada ulama kadang banyak pakai kan tangan berpakai, tangan kiri pun mereka pakai. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala anbana Muhammad bin Isa wa huwa ibn Tabba' qala haddatsana Abbad bin Awwam an Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yamini wa qala Abu Isa hadha hadithun gharib la na'rifu min hadith Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadha illa min hadzal wajh wa rawa ba'du ashabi Abi Qatada an Qatada an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yataqattamu fi yasarihi wa huwa hadithun la yasihu aidan. Baik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama macam tadi kan, hadis akhir. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة النافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. Baik, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebentuk cincin daripada emas. Ini pada awal, Nabi pernah ada cincin emas. Nabi pakai cincin emas. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya di jari tangan kanan. Cincin apa? Cincin emas. Lalu orang ramai pun turut memakai cincin emas, iaitu meniru, kerana meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pakai cincin emas, maka sahabat-sahabat lain pun pakai cincin, mereka pakai cincin emas pada awalnya. Selepas itu Rasulullah SAW pun mencabut cincin tu dan melemparkan cincin emas tu. Lepas tu Nabi cabut cincin tu, Nabi campak cincin tu. Dan baginda SAW bersabda, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Mana aku tak akan lagi pakai cincin emas selama-lamanya. Maka orang ramai pun turut mencabut dan melemparkan cincin emas mereka. Terus campak, tak ambil lagi dah. Kalau kita ambil balik, kita boleh jual. Yalah, kalau jual tak salah. Tapi sahabat bila dia tengok Nabi buat tu depan mereka. Nabi nak larang mereka pakai cincin emas, tapi Nabi aku campak, Nabi buang campak. Lepas sahabat semua yang ada cincin emas semua buang campak dan dia tak ambil dah. Kan dia terus tak ambil. Tapi bila tanya kenapa tak ambil, dia kata kami tak akan ambil benda yang Rasulullah buang. Ni sahabat dalam hati mereka tak ada dunia. Kalau ikut sunnah lurus, nak ambil tu boleh dan boleh jual. Jual sebab kan yang haram tu pakai. Kalau jual tak ada masalah. Tapi para sahabat punyalah ikut Nabi dan punya sayang kepada Nabi SAW, mereka segera lakukan apa yang Nabi buat, dan lepas tu mereka tak ambil peluang dah. Kan okey. Jadi maknanya kesimpulannya cincin emas haram bagi lelaki. Cincin yang boleh cincin perak sahaja. Dan selain itulah, selain daripada emas boleh. Okey, baik. Selesai hadis ni. Sekarang kita masuk bab 14. Bab 14 ni tangguh, kita sambung semula. Okey, sikit akhir sebagai penutup. Jadi bila berkenaan dengan cincin ni, sunnah pakai cincin jari mana? Kita dah tahu dah. Afdal pakai cincin jari tangan kanan. Kalau pakai kiri pun boleh. Tapi sunnah jari mana? Dalam hadis ada bagi tahu bahawa hadis lain, riwayat lain, sunnah pakai cincin ialah jari ni dua jari ni. Apa ni? Jari apa nama? Ni jari kelingking ataupun jari manis. Jari kelingking atau jari manis sunat pakai cincin. Pakai jari ni. Okay, kalau kata dia nak pakai satu je, sebaik-baiknya pilih jari ni, jari manis. Dua-dua boleh. Kalau nak pakai antara dua ni, tapi kalau nak pilih satu je pakai jari apa? Jari manis. Dan ada hadis larang pakai dua jari ni. Ada hadis larangan jangan pakai dua jari ni. Makna apa ni? Jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Jangan pakai jari ni. Kalau pakai makruh lah, tak haram, tapi dia makruh. Jadi maknanya dua jari ni sunat. Sunnah pakai jari ni kalau pakai cincin.
dan 2 jari ada larangan. Dan ini boleh saja. Nak pakai jari pun boleh. Jadi bermakna kalau nak pakai jari cincin, afdal pakai 2 jari ni, ataupun boleh pakai ini harus, tapi ni 2 ni makruh. Jari apa nama? Jari telunjuk dan jari ni. Itu ada hadis lah, hadis riwayat Sayyidina Ali daripada riwayat Muslim. Jadi itulah berkenaan dengan pakai cincin. Jadi sekarang ni orang pakai cincin untuk perhiasan, boleh, tidak ada masalah. Benda tu ada keluasan, ada kelonggaran. Walaupun asalnya memang betul lah, cincin tu asal untuk chop, kan, macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Okey. Maafkan saya tadi saya ingatkan betul-betul kuliah lepas Isyak, kan, sebab mula-mula saya difahamkan lepas Isyak. Jadi saya belum maghrib tu relax lah. Adalah buat kerja sikit apa semua. Tu jadi, dan lepas tu baru difaham. Tengok mesej balik Allah lepas maghrib punya. Okay, baik. Wallahu alam, itu kita tangguh sampai situ. Nanti kita akan sambung lagi. Bila tu nak sambung, kan? Doa lah banyak-banyak kepada Allah Taala. Kita juga doa dengan berkat majlis ni supaya ialah apa yang berlaku ni, PKP ni pun segera mungkin sampai tahap 2 minggu ni saja. Dan kalau boleh biarlah majlis ilmu tu dapat diteruskan, kan. Mana tahu kau orang atasan tukar ke, kan, tukar ada orang benarkan oleh majlis ilmu, kan. Itu terserah pada mereka lah, kita ikut je arahan dia. Baik, wallahu alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.